Negeri Sarawak merupakan salah sebuah wilayah Malaysia. Mempunyai kawasan 47,000 batu persegi serta diduduki oleh lebih sejuta orang. Negeri Sarawak terkenal dengan penduduk pelbagai bangsa, suku-suku keturunan, agama dan kepercayaan. Bila Malaysia diisytiharkan, Sarawak mencapai kemerdekaan dan terlepas dari belenggu penjajahan. Sejak detik itu lahirlah satu penentuan yang menjadi daya penggerak untuk berjuang ke arah kebebasan beragama. Tahun 1969 mewujudkan harapan bagi menapak maju ke jalan yang diredai Allah dengan kesanggupan untuk memikul amalan yang bertunggakkan ibadatku, hidup matiku kerana Allah. Pancaran sinar Islam ke bumi kenyalang mula cerah bila lahir sebuah badan sukarela, Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau BINA. BINA atau nama penuhnya Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu merupakan sebuah badan yang tak asing lagi di rantau ini, ditadbir dengan begitu kukuh oleh sebuah jawatan kuasa tertingginya, disertai oleh ahli-ahli yang terkemuka dan berpengalaman. Segala perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan dirangka serta disusun sejajar dengan objektifnya, berlandaskan kehendak untuk memajukan kualiti keagamaan, kerohanian dan moral di kalangan para belia, utama sekali anak-anak Islam. 30 hari bulan Mac 1979, BINA membuka lembaran baru dalam sejarahnya. Bertempat di Kuching, ibu kota negeri Sarawak, upacara sambutan ulang tahun ke-10 Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu berlangsung. Dihadiri oleh tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, tetamu-tetamu terkemuka dari negara-negara Islam, orang-orang kenamaan dan pemimpin-pemimpin tempatan. Perayaan yang ulung memberi satu gambaran betapa pentingnya nilai dan mutu yang tinggi di kalangan masyarakat hari ini untuk mencapai cita-cita bagi membentuk masyarakat Islam yang benar-benar berkepribadian Islam di hari esok. Dalam ucapan perasmiannya di perayaan tersebut, yang di-Pertua BINA, juga Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob menegaskan. Izinkanlah saya membentangkan di hadapan majelis yang mulia ini penerangan yang ringkas mengenai perkembangan Islam di Sarawak ini. Adalah dipercayai bahwa agama Islam mulai ke negeri Sarawak selewat-lewatnya dalam kurun ke-16 Masihi. Ia berkembang dan terus berkembang di bahagian-bahagian negeri ini, di mana telah dapat diadakan perhubungan di antara pendakwah-pendakwah, peniaga-peniaga, dan pengembara-pengembara Islam yang datang ke negeri ini dari tanah besar Arab dan India dengan penduduk-penduduk setempat. Alhamdulillah, kursus agama dan kongres itu telah menimbulkan kesan yang sangat baik. Ia telah dapat mencetuskan semangat baru dalam jiwa para belia dan pemuda, pelajar-pelajar. Sehingga sebaik-baik saja kongres itu diadakan, mereka memajukan tuntutan supaya di Sarawak ini ditubuhkan sebuah pertubuhan Islam yang akan bekerja dan berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Usul dan tuntutan mereka mendapat sambutan dan perhatian yang istimewa daripada beberapa pemimpin yang terkemuka di Sarawak, sehingga diusahakanlah membentuk suatu pertubuhan Islam yang diberi nama Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau nama ringkasnya BINA bila dibaca balik. Pertubuhannya telah diresmikan ataupun didaftarkan pada 3 hari bulan April 1969 bersamaan dengan 15 Muharram
1389, yaitu kira-kira 10 tahun yang lalu. Semuanya itu untuk kemajuan dan kejayaan Islam di Sarawak. Fi sabilillahi li'la'i kalimatillah. Satu kurnia Allah yang wajib kita syukuri dalam kebangkitan umat Islam sekarang, yang pada abad yang lalu telah tidak dinikmati oleh umat Islam, yaitu timbulnya rasa persatuan dan persaudaraan yang kokoh, yang telah wujud dalam bentuk tolong-menolong, bantu-membantu, bela-membela, bersatu dalam lembaga perpaduan seperti Rabitah Al-Alamil Islami, Muktamar Islam Sedunia, dan lain-lain lagi. Moga-moga Allah menerima segala amal dan jihad kita sekalian dalam menegakkan agama yang hak ini di seluruh dunia, dan diberinya kita petunjuk, taufik dan hidayah, kekuatan dan pertolongan, serta perlindungan untuk meneruskan perjuangan dengan tidak mengenal jemu dan penat lelah di masa-masa yang akan datang. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran dan ketabahan ke dalam hati kami. Teguhkanlah dan tegakkanlah kaki dan pendirian kami dalam perjuangan. Berikanlah kami kemenangan ke atas orang-orang yang mengingkarimu. Wahai Tuhan kami, kepadamu kami bertawakal, menyerah diri. Kepadamu kami memohon keampunan, dan kepadamu jua kami akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami timpaan fitnah dari orang-orang kafir, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha gagah, lagi maha bijaksana. Sempena pelancaran perayaan ke-10 tahun Bina, Puan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak dipersilakan untuk merasmi pembukaan Ibu Pejabat Bina yang tersergam indah menjadi satu tanda penglibatan Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu ke arah pembentukan dan pembaharuan. Dalam menggerakkan nadi-nadi perjuangan ke arena penyatuan tenaga, pembinaan disiplin, dan takwaan kepada Allah, Bina terus berusaha untuk melipat gandakan tanggung jawab dan tugasnya terhadap agama dan bangsa. Kepada Allah yang maha besar lagi maha berkuasa, marilah kita bersama-sama mendoakan agar perjuangan suci Bina dalam menyebarkan Islam dan ajaran-ajarannya pada seluruh bumi Sarawak mendapat keredaannya. Sambutan ulang tahun ke-10 ini dijalankan dengan pelbagai acara keagamaan di seluruh negeri Sarawak. Di Long Busang, upacara pengislaman beramai-ramai bagi suku-suku kaum pedalaman telah berlangsung. Mereka berazam memeluk agama Allah ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh kerelaan tanpa dipengaruh sesiapapun. Selaras dengan satu daripada tujuannya untuk menyebar syiar Islam, dalam tahun 1975, Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu dengan tenaga sukarela dari ahli-ahlinya mula berdakwah di kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negeri ini. Dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga, usaha dakwah ini telah menghasilkan beribu-ribu orang saudara baru dari berbilang kaum. Pengislaman beramai-ramai juga diadakan di satu majlis yang dihadiri oleh tetamu-tetamu ternama bertempat di Bandar Sibu, bahagian ketiga negeri Sarawak. Untuk menyelaras dan merancang kegiatan dakwah Islamiah seterusnya, Badan Kuasa Tertinggi Bina telah menubuhkan sebuah badan dakwah yang diberi tanggung jawab merancang, menyusun dan melaksanakan semua kegiatan dakwah, termasuklah soal mendidik saudara-saudara baru Islam agar mereka benar-benar faham akan ajaran agama Islam yang suci. Dalam Islam, persaudaraan adalah penting dan semua dipandang sama rata. Di Dewan Besar Jabatan Majlis Islam Sarawak di Ibu Kota Kuching berlangsung musabaqah membaca Al-Quran. Musabaqah ini menunjukkan satu kemajuan dalam bidang dakwah di mana saudara-saudara baru berani muncul ke hadapan untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran mereka, sekalipun mereka masih baru dalam Islam. Langkah serupa ini memang perlu diteruskan di samping lain-lain kegiatan membimbing saudara-saudara baru kita ke arah mengamalkan ajaran Islam.
Acara berasingan disusuli dengan pelbagai kegiatan. Di Dewan Pembangunan Tun Abdul Razak, pertunjukan silat diadakan. Ini telah disertai oleh kumpulan-kumpulan silat Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu dari seluruh cawangannya dalam Sarawak yang mempunyai lebih dari 2.000 orang ahli. Seni silat Melayu, Mayang Mengurai dan Cempaka Putih merupakan dua aspek dari satu silat. Yang satunya latihan gerak langkah silat secara fisikal dan yang satu lagi amalan rohaniah dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pembentukan kumpulan silat bina merupakan satu usaha dari yang dipertuanya yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob, siapa yang dengan sendirinya menggalak anak-anak bina untuk mempelajari seni silat tanpa bertujuan mencari permusuhan. Sebaliknya, apa yang diharapkan ialah dengan mempelajari seni silat, mereka akan dididik dengan semangat peri kemanusiaan serta menanamkan sifat-sifat yang terpuji di samping sentiasa merendah diri. Mereka ditanam semangat rela berkorban mempertahankan agama dan negara. Mereka dituntut berusaha dan berlatih dengan gigih dan kemudian bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Pendekar-pendekar yang bermutu tinggi memanglah mempunyai budi pekerti yang baik. Seni mempertahankan diri anjuran Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu ini mempunyai kesan dan pengaruh yang mendalam kepada ahli-ahlinya. Ia membentuk muda-mudi Islam yang berdisiplin, waspada dan berjiwa agama. Dalam mempelajari ilmu silat, anak-anak bina diberi asas pendidikan keagamaan supaya mereka menyedari bahawa apabila menghadapi sesuatu keadaan, perlindungan dari Allah serta penyerahan kepadanya sangat-sangat mustahak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, amalan-amalan rohaniah dari ayat-ayat suci Al-Quran dalam silat Cempaka Putih memberi kesan seperti benteng kepada yang beramal. Musuh yang menyerang terpaku dan terumbang-ambing seperti ditiup angin puting beliung sebelum sampai serangannya. Di semua arena, di bidang perniagaan umpamanya, bina terus mencebur diri. Dalam projek usaha samanya, Bina dan Mara telah membelanja sebanyak RM400,000 untuk 69 buah gerai sebagai menampung kehendak peniaga-peniaga Bumiputra. Kemampuan ini menggambarkan salah satu matlamat jangka panjang Bina untuk bergerak dalam kegiatan ekonomi dan usaha sama. Projek-projek yang bertujuan untuk memberi kemudahan di bidang perdagangan dan pelaburan juga diteruskan hingga ke daerah Limbang, di mana satu hasrat hendak mendirikan bangunan kedai telah dalam perancangan. Bangunan ini, bila siap nanti, akan membolehkan ahli-ahli bina maju selangkah lagi ke arena perniagaan dan perusahaan. Dalam Islam, tidak terdapat perbezaan di antara rupa bentuk dan asal keturunan manusia adalah sama sahaja. Begitu juga dasar bina di segi bantuan dan kebajikan dalam usaha memperbaiki taraf kehidupan saudara-saudara baru. Sekumpulan ahli-ahli bina Cawangan Limbang telah berkesempatan bersama saudara baru dari keturunan Bisaya di perkampungan mereka. Dalam kunjungan tersebut, mereka mengambil peluang untuk beramah mesra di samping memberi derma yang berupa pakaian. Bina tidak mengabaikan saudara-saudara baru dan pada dasarnya ia berusaha untuk memperingkatkan lagi pegangan mereka terhadap agama Islam. Melalui konsep ini, Bina telah berjaya mengurus pemergian beberapa orang saudara-saudara baru ke Mekah untuk menunaikan fardu haji, rukun Islam yang kelima. Bertempat di Dewan Pembangunan Tun Abdul Razak, Majlis Faram Agama
diadakan sebagai satu acara sambutan perayaan ulang tahun ke-10 BINA. Forum bertajuk Pandangan Islam kepada Kemajuan Dunia telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob serta dianggotai oleh Profesor Dr. Hamka, Tan Sri Ainuddin Abdul Wahab, Tan Sri Profesor Datuk Dr. Abdul Jalil Hasan dan Dr. Muhammad Yusuf Nur. Dalam menghalakan pandangan ke arah kepentingan manusia di seluruh dunia adalah dianggap penting pada setiap mukmin mematuhi undang-undang Islam bagi memperolehi ilmu di bidang sains dan teknologi. Islam yang berasaskan kedamaian mengancam kegunaan teknologi moden untuk mencapai tujuan jahat atau menjahanamkan manusia lain. Dalam menghadapi keazaman ke arah permodernan, ketinggian nilai Islam dan kesucian Al-Quran harus diketengahkan. Bertempat di pusat latihan awam, seramai lebih dari 200 orang belia dari pelbagai pertubuhan dalam Sarawak menghadiri seminar belia Islam. Sebanyak 4 kertas kerja dibentang yang satu-satunya menyentuh peranan pendidikan Islam dalam pembangunan umat menuju ke arah persaudaraan Islam, Islam sebagai agama dan kebudayaan, dan masalah belia Islam dan cara mengatasinya. Di daerah Samber, satu kursus agama berlangsung. Aktiviti-aktiviti pendidikan BINA bukan sahaja diadakan di kawasan-kawasan yang berhampiran, bahkan ianya ditumpukan juga ke daerah-daerah kecil, pedalaman dan persisiran di mana terdapat umat Islam. Peserta-peserta kursus merasa penuh keinsafan dan kesedaran terhadap peranan mereka sebagai pelajar hari ini dan penganjur Islam di hari esok. BINA memperhebatkan dasar pembentukannya semata-mata untuk perkembangan Islam. Kebajikan dan pendidikan saudara-saudara baru menjadi satu tugas utama. Untuk terus membantu saudara-saudara baru Islam, sebuah badan kebajikan dan pendidikan saudara-saudara baru telah ditubuhkan dalam tahun 1977. Ia bertanggung jawab ke atas perkara-perkara kebajikan dan pendidikan saudara-saudara baru dan berusaha membantu mereka mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan yang mungkin timbul akibat dari mereka memeluk agama Islam. Dalam membangkitkan sesuatu umat ke jalan yang diredai Allah bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat, Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu juga memainkan peranan untuk saudara-saudara baru, golongan Cina. Kelas-kelas dan ceramah-ceramah agama diatur sebagai satu jalan pendidikan terhadap agama suci. Berpusat di Sekolah Menengah Tunku Abdul Rahman Kuching, satu kursus bimbingan agama telah pun diuruskan untuk belia-belia Islam. Bertujuan untuk menyatupadukan tenaga, membina belia-belia yang berdisiplin, bertakwa kepada Allah. Kursus ini memberi keinsafan bahawa sebagai umat Islam, sewajarnya mereka menanami rasa tanggung jawab pada diri sendiri dalam memikulkan tugas untuk agama dan bangsa. Bimbingan ke arah pendidikan agama dan ilmu pengetahuan ditumpukan juga kepada generasi-generasi yang paling muda. Baik nun jauh ke arah timur di daerah Limbang maupun ke arah barat di Kota Kuching, penglibatan BINA dalam bidang pelajaran tetap terus bergerak dan satu langkah ke arah kebajikan dan pendidikan ialah dengan menganjurkan taman bimbingan kanak-kanak. Benih yang ditabur hari ini merupakan permulaan dan esok tumbuhlah semayan ini dengan subur untuk menghadapi keperluan orang ramai. Begitulah konsep BINA terhadap agama dan bangsa dalam mengorak langkah ke arah pembentukan dan pembaharuan dengan amalan yang bertunggakkan ibadatku, hidup dan matiku kerana Allah. Bendera agama yang suci mulia, BINA.